kita bersama dengan Datuk Zahari bin Sarif, penyandang DUN Bulu Kasab. Datuk Zahari, selaku calon untuk Bulu Kasab, setakat ini penerimaan pengundi-pengundi dalam kempen yang Datuk telah jalankan, apa penerimaan mereka? Alhamdulillah, sepanjang beberapa hari tempoh kempen ini, saya melihat peningkatan sokongan pengundi DUN Bulu Kasab semakin meningkat. Saya sebutkan ini kerana ukuran saya bukan daripada mula proses berkempen, tetapi sejak mula pilihan raya ke-14 lagi, apabila BN ketika itu kalah, kami dah buat kerja dah. Ketika itu saya menang dalam majoriti yang agak tipis, iaitu 877 undi. Tetapi sejak itu kami dah mula menggerakkan jentera untuk mengenal pasti kelemahan mengapa begitu rendah undi yang kami perolehi, majoriti undi yang kami perolehi. Jadi beberapa kelemahan telah kami kenal pasti, dan sejak itu kita dah mula menggerakkan aktiviti mendekati masyarakat, sama ada di pekan, di kampung, di felda maupun di pinggir pekan. Dan hari ini saya masuk berjumpa dengan pengundi. Mereka sangat mesra kerana calon Barisan Nasional antara calon yang kerap mereka jumpa sejak pilihan raya ke-14 lagi. Dan hari ini saya fikir bukan untuk berkempen, tetapi saya fikir saya cukup lebih dekatkan lagi diri saya dengan pengundi. Baik, Datuk. Bagaimana reaksi anak muda terhadap Barisan Nasional setakat ini di Bulu Kasab ni khususnya? Di Bulu Kasab saya melihat penerimaan anak muda sangat positif. Petang tadi sendiri saya bersama dengan anak muda di Kampung Sepangloi dalam pertandingan sepakan penalti. Lebih 50 orang anak muda di situ yang hadir menyatakan sokongan kepada Barisan Nasional. 2 hari lepas pun kami bersama anak muda dalam program gotong royong dan sebagainya. Jadi saya melihat di Bulu Kasab tidak menampakkan sokongan mereka kepada parti lain. Saya faham bahawa ada 3 golongan pengundi muda yang mengundi pada pilihan raya kali ini. Pertama ialah pengundi muda yang mengikut nasihat pandangan ibu bapa dan keluarga. Yang ini kumpulannya agak besar. Kedua, anak muda yang mengikut pandangan dan reaksi rakan sebaya. Yang ini pun agak besar. Dan yang ketiga, anak muda yang mempunyai pendirian sendiri. Saya melihat yang ini agak kecil bilangannya. Sebab itu disegamat oleh kerana majoriti keluarga masih bersokongan kepada Barisan Nasional, majoriti masyarakat mempunyai sokongan besar kepada Barisan Nasional, maka saya percaya 2 kumpulan ini, iaitu yang mendengar pandangan dan nasihat ibu bapa dan yang mendengar pandangan rakan sebaya yang besar ini, saya fikir Barisan Nasional akan mendapat undi yang besar di kalangan pengundi muda. Jadi dengan 3 lagi pihak yang mencabar kedudukan Barisan Nasional di Bulu Kasab, adakah Datuk yakin Barisan Nasional akan kembali menyandang kursi Bulu Kasab? Saya penuh yakin bahawa pilihan pengundi Bulu Kasab ialah Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional akan berhadapan dengan 3 lagi calon yang mewakili Parti Pejuang, Parti Perikatan Nasional dan PKR. Pejuang di Bulu Kasab, baru hari ini dah kita dengar nama Pejuang. Rata-rata tempat yang saya pergi, semua orang tak tahu apa itu Parti Pejuang. Apa yang mereka perjuangkan. Sebab itu ada banyak PDM kampung yang saya pergi menyatakan bahawa mereka tidak akan beri langsung undi kepada Parti Pejuang. Jadi saya melihat ada banyak peti undi nanti yang Pejuang mungkin tidak akan dapat undi langsung. Parti PKR pula rekodnya agak kurang baik kerana mereka melihat janji-janji PKR semasa pilihan raya ke-14 dulu. Majoriti ataupun rata-rata janji yang mereka tawarkan semasa pilihan raya ke-14 rata-rata tidak ditunaikan. Jadi rekod ini tak baik. Kebetulan pula calon PKR datang daripada Paguh, sedangkan calon Barisan Nasional anak tempatan Kampung Kenangan, Batu Anam Segamat. Jadi atas faktor itu saya percaya
calon parti PKR pun akan ditolak oleh masyarakat dan pengundi Beluh Kasap. Dan calon ketiga ialah daripada parti Perikatan Nasional, iaitu mewakili Parti Bersatu. Saya penuh yakin mereka pun akan ditolak oleh pengundi Beluh Kasap atas faktor sejarah pentadbiran kerajaan negeri yang sebelum ini ditadbir oleh pemimpin Parti Bersatu. 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu, Menteri Besar pertama daripada PVM gagal hanya beberapa bulan. Menteri Besar kedua pun gagal, terpaksa meletakkan jawatan pun daripada parti PVM. Dua Menteri Besar ini meletak jawatan atau ditukarkan kerana kegagalan mereka memimpin negeri Johor. Atas faktor itu, saya percaya rakyat akan menolak ketiga-tiga parti yang mewakili Pejuang, PKR dan Perikatan Nasional, dan Beluh Kasap yakin bahawa majoriti pengundi Beluh Kasap akan pilih Barisan Nasional. Datuk nampak begitu bersemangat mempertahankan kursi Beluh Kasap ini. Apa rahsianya? Sebenarnya selepas pilihan raya ke-14, saya adalah mewakili Beluh Kasap atas kapasiti sebagai wakil rakyat pembangkang. Masuk Dewan, menyuarakan permasalahan, isu-isu Beluh Kasap, tetapi jarang sekali didengar oleh pihak kerajaan ketika itu kerana saya faham saya wakil rakyat pembangkang. Dan rata-rata isu-isu di Beluh Kasap tak dapat diselesaikan dalam tempoh 22 bulan. Saya hanya menjadi sebahagian daripada kerajaan selepas Mac 2020, iaitu apabila Menteri Besar kedua letak jawatan diambil alih oleh Yang Amat Menteri Besar Datuk Asni Mohamad. Selepas itulah baru saya boleh bergerak mewakili rakyat Beluh Kasap, menyampaikan perkara dan masalah Beluh Kasap kepada kerajaan dan Menteri Besar. Hanya lebih kurang setahun 10 bulan sahaja daripada Mac 2020 sehingga Januari 2021 apabila DUN dibubarkan, hanya lebih kurang setahun 10 bulan saya sebagai wakil kerajaan. Dan dalam tempoh setahun 10 bulan itu ada banyak perkara yang saya telah dapat selesaikan untuk masyarakat dan pengundi Beluh Kasap. Antaranya contoh ialah isu tanah umum yang tertangguh lama. Ada yang telah ditemuduga sejak 1996, ada yang ditemuduga sejak 1998, ada yang ditemuduga sejak 2000. Lebih 10 tanah yang telah ditemuduga lebih 10 tahun ini masih tertangguh. Dalam tempoh setahun 10 bulan ini, saya telah menyelesaikan 2 tanah ini, iaitu tanah Bukit Bujang 1 dan Bukit Bujang 2. Dan saya percaya penduduk Beluh Kasap akan memberi kepercayaan kepada saya untuk meneruskan perjuangan tanah-tanah tertangguh lain untuk kita serahkan kepada kerajaan negeri untuk umumkan. Dan banyak lagi perkara yang saya fikir yang saya perlu lakukan. Sebab itu saya yakin dan saya minta supaya penduduk Beluh Kasap, pengundi Beluh Kasap beri peluang untuk saya meneruskan perkhidmatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahri bin Syarif, mewakili N01 Beluh Kasap, menyeru kepada pengundi-pengundi dalam kawasan DUN Beluh Kasap agar memberi peluang kepada saya untuk meneruskan perkhidmatan saya di DUN Beluh Kasap. Saya berjanji bahawa saya akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada anda semua di N01 Beluh Kasap. Undilah Barisan Nasional, kestabilan masa depan.